Siapa sebenarnya Elizabeth Holmes ni? Elizabeth Holmes merupakan seorang dropout daripada Stanford University dan dia berjaya menghasilkan syarikat bioteknologi yang agak kompetitif pada tahun 2003. Syarikat ni diberi nama sebagai Theranos, bukan Thanos, okey. Theranos ni sebenarnya adalah combination daripada perkataan therapy dan diagnosis. Apa yang membuatkan syarikat dia stand out daripada syarikat biotek yang ada pada masa tu adalah dia claim yang sebenarnya kaedah yang digunakan untuk Theranos punya mesin ni hanya memerlukan setitik darah saja. So setitik darah tu macam mana? Contoh kalau korang buat HIV test ke, korang buat ambil ujian diabetes kat rumah kan, macam tu lah setitik darah dia, sikit je. Tapi dia claim lah yang sebenarnya setitik darah ni saja dah cukup untuk kita diagnosis penyakit. At first, idea Elizabeth Holmes ni sebenarnya telah dibincangkan dengan pensyarah-pensyarah daripada University of Stanford tu sendiri, dan salah seorang pensyarah dia iaitu Dr. Phyllis Gardner sebenarnya dah menolak mentah-mentah idea Elizabeth Holmes ni sebab diorang dah tahu dah sebenarnya idea Elizabeth Holmes ni memang sampah lah, tak boleh dipakai pun. Tetapi regardless of the rejection yang ada pada masa tu, Elizabeth Holmes ni kira macam kuat lah, terus masih meneruskan saki baki hidup dan try untuk struggle untuk membangunkan syarikat dia sendiri. Dan sebenarnya dia kira berjaya jugalah menghasilkan syarikat biopharmaceuticals ni dan dengan mendapat dana yang sebenarnya agak banyak dan mempunyai board of directors yang quite famous pada masa tu. So orang-orang penting ni, contoh orang-orang politik semua dah ada dekat dia punya side. Banyaklah funding masuk masa tu. Bila mana dia dah ada duit, so dia mula buat research. So dia buat research dan dia buat research, lepas tu dia dapat satu mesin yang dinamakan sebagai Edison. Tapi sebenarnya mesin Edison ni tak berjaya pun sebab mesin ni tak menghasilkan result yang reliable. Contoh, kita hari ni kita buat test dapat result lain, esok kita buat test dapat result lain. Sebenarnya benda ni sangat tak accurate. Data saintifik memerlukan mesin yang accurate, precise dan reproducible. So kita boleh hasilkan result yang sama banyak kali. So dia punya result inconsistent lah. So dia jadi tak reliable untuk kita guna dalam proses diagnosis. Tapi walaupun mesin yang dia hasilkan ni sebenarnya tak berjaya, tapi dia masih mendapat funding yang banyak daripada luar. Sebab apa? Sebab dia pandai putar balik cerita. Dan bila mana dia putar balik cerita tu, sebenarnya dia menjadikan perkara tu sebagai unethical, especially sebab dia main dengan human sample. So human sample ni sebenarnya adalah satu isu yang sangat sensitif. Setiap medical device yang dihasilkan di dalam dunia ni memerlukan clinical study yang sahih dan clinical study yang sangat accurate. Tapi bila sampai je dekat Elizabeth punya mesin ni, which is Edison, dia dah ubah suai dia punya result dan menyebabkan pesakit tak menerima rawatan yang sepatutnya. Namun dia masih dapat award pada tahun 2014 dan diletakkan sebagai one of the most influential person tahun 2014 oleh Forbes kerana dia ada keuntungan dalam lebih kurang 4.6 bilion USD. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sometimes kita akan ada orang yang akan check dekat kita punya company. So dekat situlah kantoi yang sebenarnya mesin Edison ni sebenarnya tak berfungsi dengan baik pun. Dan Theranos sebenarnya telah menghasilkan data-data yang palsu dan benda ni dah efek ramai orang yang menggunakan mesin pada masa tersebut. So akhirnya Elizabeth telah pun dikenakan lawsuit ataupun saman. Jadi sebenarnya niat tak menghalalkan cara. Niat Elizabeth ni sebenarnya baik. Dia nak tolong orang, so daripada kita kena ambil darah yang banyak, so ambil darah yang sikit je. Tapi bila mana dia dah putar belikkan cerita tentang apa yang ada pada diorang punya result kesihatan tu, so dia dah menjadi satu perkara yang melanggar etika dan melanggar undang-undang. Untuk korang tahu lagi lanjut tentang Elizabeth Holmes punya cerita ni, korang boleh pergi dekat Disney Hotstar yang bertajuk The Dropout. Cerita ni dilakonkan oleh Amanda Seyfried. Right now pun Elizabeth masih tak ditangkap lagi.